Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bong Openg telah menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Kunjungan pertama adalah daripada Delegasi Tentera Darat Malaysia TDM yang diketuai oleh Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Adnan Hashim. Ketika ditemui media, beliau memberitahu kunjungan tersebut bertujuan membincangkan perkara berkaitan keselamatan di Persempadanan Sarawak dengan Indonesia. Dan hasil daripada pertemuan yang sungguh bermakna, kami dapatlah pencerahan daripada yang berhormat tentang border security yang mana melibatkan Tentera Darat Malaysia untuk menjaga keselamatan Persempadanan Sarawak dengan Indonesia. Dan dari hasil tersebut juga kami dapatlah sedikit banyak yang diberikan maklumat-maklumat untuk penambahan aset-aset yang dapat membantu Tentera Darat dalam melaksanakan tugas di sepanjang Persempadanan negeri Sarawak dalam menentukan keamanan, keselamatan dan sebagainya. Tambah beliau lagi, Premier Sarawak amat menitikberatkan dalam menjaga keselamatan Persempadanan negeri Sarawak. Manakala kunjungan kedua adalah daripada kumpulan Maybank yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan Maybank, Datuk Khairul Saleh Ramli. Beliau berkata kunjungan itu bertujuan menyerahkan zakat berjumlah lebih RM1 juta di samping menjadi sebahagian daripada kunjungan tahunan pihak mereka. Jadi tahun ini ada dua tujuan. Yang pertama, kita menyerahkan zakat daripada Maybank Islamic kurang lebih sebanyak RM1 juta, ikhlas daripada kumpulan kami untuk dapat membantu rakyat di Sarawak. Yang kedua, untuk memahami arah tuju kerajaan Sarawak dari segi strategi dan bagaimana Maybank dapat membantu dalam arah tuju itu. Laporan seterusnya. Pesta Regata Telaga Air bakal berlangsung pada 1 hingga 3 Disember ini di Esplanade Telaga Air. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pesta selama 3 hari itu akan dipenuhi dengan pelbagai acara dan aktiviti menarik melibatkan setiap lapisan masyarakat. Katanya penganjuran pesta tersebut juga mampu memacu ekonomi Telaga Air termasuk sosioekonomi penduduk setempat melalui aktiviti keusahawanan. Saya tahu rancangan masa depan untuk Telaga Air dan sebab itulah tempat itu saya lihat sebagai satu daripada kawasan ataupun pekan ataupun bandar yang akan membangun menjadi satu lokaliti yang mungkin akan diatur sebagai pusat pelancongan pelancongan belt yang datangnya daripada kawasan Damai terus sampai ke Teluk Melano, Pasing Bay, Telaga Air. Dan itulah rancangan jauh yang amat berhormat Premier kita. Beliau berkata demikian pada sidang media Pesta Regata Telaga Air di Bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching pada Jumaat. Tambahnya aktiviti utama yang akan diadakan adalah Lumba Perahu yang bakal menyaksikan sejumlah 19 pasukan berentap dan 13 aktiviti lain. Menurutnya, acara yang telah memasuki edisi ke-16 ini menjanjikan hadiah keseluruhan berjumlah RM80,000 termasuk piala. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap Ahli Parlimen 1 Bong Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Telaga Air merupakan zon pelancongan yang popular pada masa ini dan penganjuran pesta sebegini harus diteruskan bagi membantu memacu ekonomi penduduk setempat. Keperkembangan di Miri. Semangat aman dan toleransi antara semua kaum di Sarawak harus dikekalkan agar komuniti sentiasa bersatu padu. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu penduduk di negeri ini mesti memainkan peranan dalam memelihara keamanan dan perpaduan ini agar Sarawak dan Malaysia amnya menjadi lebih baik. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian adalah asas kepada semua masyarakat yang akan membawa pertumbuhan dan pembangunan kepada negara.
Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Konselor Jeffrey Pang dalam majlis makan malam sambutan pra-Christmas 2023 Anjuran Persatuan Wanita Orang Ulu Miri PWOUM di sebuah hotel pada Khamis. Katanya keamanan dan keharmonian adalah penting untuk membawa pertumbuhan dan kestabilan ekonomi dan masyarakat. Peace and harmony are the building blocks of any society. A country will only enjoy the growth and development when there is a peace and harmony in its setting. Peace is the path we take for bringing growth and prosperity to the society. If we do not have peace and harmony, achieving political strength, economic stability, and cultural growth will be hard or even impossible. Beralih dengan laporan selanjutnya, projek penggantian dan penambahbaikan sistem pengurusan trafik udara di wilayah maklumat penerbangan Kota Kinabalu KKFIR yang merangkumi negeri Sabah dan Sarawak telah memulakan operasinya. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata, projek tersebut mampu meningkatkan lagi keselamatan ruang udara di Malaysia amnya dan Sarawak khususnya. Kerajaan telah bersetuju untuk mereka menambah baik dan menaik taraf sistem kawalan trafik udara termasuk pemasangan sistem radar, iaitu sistem radar primary dan secondary radar. Sistem pengawasan dan jarak dan peralatan pandu arah melalui projek penggantian ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian pengoperasian radar di Kuching pada Jumaat. Tambah beliau, data daripada radar tersebut akan dikongsikan oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersama Tentera Udara Malaysia TUDM bagi memastikan ruang udara di negeri Sabah dan Sarawak selamat daripada pencerobohan pihak luar. Dalam hal itu, beliau memberitahu bahawa peningkatan kualiti pengurusan trafik udara ini akan merancakkan lagi industri penerbangan di Sarawak. Dengan peningkatan kualiti pengurusan trafik ini, industri penerbangan di Sarawak dapat berkembang, dapat dengan pesat insya-Allah dan seterusnya boleh menambah daya saing yang dari segi ekonomi, komersial dan pelancongan selaras dengan hasrat kerajaan. Untuk makluman, projek KKFIR merupakan projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 dengan kos berjumlah RM183 juta telah melengkapkan rangkaian sistem pengawasan radar, terutamanya liputan radar di Kuching dan ruangan udara secara menyeluruh di Sarawak. Manakala di Miri, Majlis Bandaraya Miri MBM terus komited dalam menjadikan Bandaraya Miri sebuah bandaraya yang pintar selaras dengan visi ekonomi digital Sarawak menjelang 2030. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Pemimpin Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Derajat Dr. Juanda Jaya, MBM berusaha dari masa ke semasa untuk memartabatkan budaya berintegriti tinggi dalam kalangan warga kerjanya serta masyarakat setempat. Ini selaras untuk menjadikan Miri sebuah bandaraya pintar yang mampan, berdaya huni sesuai untuk didiami dan direalisasikan dengan penggunaan teknologi pintar selaras dengan Sarawak Ekonomi Digital 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Sambutan Bulan Integriti Majlis Bandaraya Miri 2023 di Miri pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemureng itu menambah adalah wajar pelaksanaan ke arah digitalisasi ini dilaksanakan dalam tata kelolaan bersama dengan nilai integriti yang tinggi. Dalam hal itu, turut berlangsung penyerahan projek perjanjian pelibatan di antara Institut Integriti Malaysia IIM dan MBM yang terdahulu telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk membangunkan sistem pengurusan anti rasuah ABMS MSISO 37001 2016. Di Bau, Jabatan Sukarelawan Malaysia rela berperanan penting dalam mengawal keselamatan komuniti setempat, terutamanya semasa pelaksanaan program atau keramaian termasuk ketika berlakunya bencana alam. Adun Opar Billy Sujang berkata rela juga perlu memainkan peranan dalam menonjolkan lagi kehadiran mereka dalam kalangan masyarakat setempat bagi mewujudkan budaya hormat menghormati serta mengelakkan kejadian jenayah serta penyalahgunaan dadah di peringkat kampung. Katanya peranan rela dalam komuniti setempat amat signifikan serta penting dalam pelbagai peringkat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penutupan Program Rela Sihat 2023 di Dewan Kampung Rumeh pada Rabu.
Seramai 70 anggota rela dari pelbagai pelatun daerah bau yang terbahagi kepada 4 zon iaitu Zon Singai, Zon Serembu, Zon Beratak dan Zon Jagoi telah menyertai program Rela Sihat 2023 berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS untuk Sarawak, .gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan serotan Majlis Perasmian Pengoperasian Radar di Kuching pada Jumaat oleh Timbalan Menteri Pangangkutan Malaysia Dato' Hasmi Habibullah. #Saluran Informasi Rakyat Sang UKAS.